Assalamualaikum, bersama saya Taufik Hassan untuk edisi Buletin Selatan 9 November 2014. Istiadat Majlis Persandingan Diraja antara Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim dengan isterinya Cik Puan Halidah Bustamam turut dirasai kemeriahannya bersama lebih 2,000 warga Johor yang menyaksikan secara langsung menerusi skrin gergasi di dataran Majlis Bandaraya Johor Bahru. Mereka yang berkumpul seawal pukul 5 petang dapat bersama-sama menyaksikan istiadat persandingan itu yang mula berlangsung pada 7.30 petang di Istana Besar Johor. Pasangan mempelai diraja itu diarak menaiki kereta vintage Mercedes Limousine sejauh 3 km daripada Istana Bukit Serin ke Istana Besar Johor yang disaksikan kira-kira 1,200 jemputan anggota kerabat diraja serta dev-dev kenamaan. Majlis persandingan bermula pada pukul 9.20 malam dengan keberangkatan masuk Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dan Raja Zarid Sofia Sultan Idris Shah. Cik Puan Halidah, 21 tahun, dirisik putera sulung Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dan Raja Zarid Sofia Sultan Idris yang berusia 30 itu pada 27 September lalu. Pasangan diraja itu kemudiannya bertunang secara tertutup yang hanya dihadiri oleh pegawai tertinggi kerajaan negeri serta orang kenamaan di Istana Bukit Serin pada hari pernikahan mereka. Majlis akad nikah dikendalikan Mufti Johor Datuk Muhammad Tahril Samsudin pada 24 Oktober lalu. Penduduk Kampung Senibong Permas Jaya meluahkan rasa tidak puas hati mengenai aktiviti tambakan yang dijalankan di pesisir Sungai Senibong. Susulan itu, satu aduan telah dibuat kepada kerajaan negeri baru-baru ini. Menurut Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin, pihak berkuasa tempatan PBT telah diarahkan supaya meninjau kawasan berkenaan bagi memastikan aktiviti tambakan tersebut tidak menjejaskan penduduk setempat. Saya ingat ada aduan daripada orang ramai mengenai kesan daripada tambakan yang berlaku di Sungai Senibong, dan saya berharap pihak berkuasa tempatan dapat memberi perhatian dan menentukan supaya perkara ini tidak menjejaskan orang ramai dan masyarakat kampung di situ. Beliau memberitahu pemberita ketika sidang media di Majlis Program Golf Amal Mayang Parlimen Pasir Gudang di Pandarosa Golf and Country Club Johor Bahru. Sementara itu, beliau tidak melarang penduduk Kampung Senibong itu membuat aduan dan tindakan undang-undang akan diambil sekiranya aktiviti tambakan tersebut benar-benar memberi kesan selain menjejaskan aktiviti penduduk di situ. Program Golf Amal Majlis Pembangunan Kebajikan Mayang Parlimen Pasir Gudang dan Pandarosa Golf and Country Club telah berjaya mengutip sebanyak RM370,000 hasil sumbangan dari pelbagai agensi dan syarikat di negeri ini. Menurut Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin, program yang kini memasuki edisi ke-8 itu diadakan bagi mengisi dana mayang untuk membantu golongan kurang berkemampuan terutama di Parlimen Pasir Gudang. Masyarakat kita, orang kita memang masih mahu membantu golongan yang tidak bernasib baik. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberi sumbangan dan kita berikrar untuk menggunakan sumbangan itu sebaik mungkin dengan kesepakatan kerjasama daripada semua pihak untuk menentukan ianya dapat disalur dan diagihkan kepada pihak yang memang layak dan patut menerima bantuan daripada dana yang telah kita sama-sama usahakan pada hari ini. Pertandingan amal yang mendapat lebih dari 1,000 penyertaan itu merupakan aktiviti tahunan badan kebajikan tersebut untuk terus mengisi dana kebajikannya dari semasa ke semasa. Selain itu, menurut Datuk Muhammad Khalid, pertandingan tersebut bukan sahaja dapat mewujudkan jaringan baru antara pemain golf tetapi menggalakkan anggota masyarakat untuk beramal di samping bersukan. Sementara itu, mesej masih lagi disayang membuktikan komitmen Majlis Pembangunan Kebajikan Mayang dan ahli Parlimen Pasir Gudang dalam membantu golongan yang tidak berkemampuan. Pengerusi Biro Kebajikan UMNO Cawangan Pasir Gudang Abdul Latif Ismail berkata, dana yang terkumpul akan diagihkan kepada golongan yang memerlukan sebanyak 4 kali setahun ketika menjelangnya musim perayaan. Pengajuan pertandingan
yang bertemakan Masih Lagi Disayang adalah bertujuan untuk mengisi tabung komuniti Parlimen Pasir Gudang dengan mesej bahawa mereka-mereka ini masih lagi disayang untuk dibantu, terutama golongan yang kurang berkemampuan. Penyampaian bantuan derma yang disumbangkan oleh tuan-tuan dan puan-puan akan diagih-agihkan 3 atau 4 kali setahun melalui majlis-majlis perayaan ataupun terus kepada penerima mengikut keperluan mereka. Beliau berkata demikian pada majlis program golf amal Mayang Parlimen Pasir Gudang di Pandarosa Golf and Country Club Johor Bahru. Turut hadir Ahli Parlimen Pasir Gudang Nurmala Abdul Samad dan Ahli-Ahli Jawatan Kuasa UMNO bahagian. Dalam program tersebut, syarikat Masing Group Berhad telah menyumbang sebanyak RM100,000 manakala syarikat Astaka Padu dan syarikat Kumpulan Damai Abadi masing-masing menyumbang sebanyak RM87,000 dan RM50,000 kepada tabung dana mayang tersebut. Selain itu, pertandingan golf amal tersebut telah menawarkan hadiah utama sebuah kereta BMW. Sekian edisi Buletin Selatan. Teruskan menonton kami di www.tvselatan.com.my untuk paparan-paparan berita terkini. Salam takzim.